salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Buletin Nukas edisi tengah hari 25 Julai 2021 bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita tengah hari ini dengan usaha mendaftar kira-kira 5,624 lagi penduduk daerah lawas yang belum mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata, inisiatif itu penting bagi memastikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK daerah lawas mencapai sasaran 80% menjelang akhir Ogos depan. Justru katanya, usaha tersebut akan dibantu oleh Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, Pusat Khidmat Wakil Rakyat dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. Daripada information yang kita dapat daripada ketua-ketua masyarakat, ya, lebih kurang 1,060 orang yang tidak berada di lawas ini. Ada yang bekerja di luar-luar tempat, ya. So ini berarti, ya, kalau ini betul, ya, jadi kita mempunyai 5,000 lagi, 5,624 orang. So, inilah yang kita nak cuba tubuhkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Lawas pada Sabtu. Sementara itu, Dato' Amar Wang Tengah telah meminta Kementerian Kesihatan Malaysia membuka semula Pusat Pemberian Vaksin PPV Institusi Latihan Islam Malaysia ILIM JAKIM bagi memberi peluang kepada penduduk yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Dan kita juga telah pun minta supaya pusat vaccination di ILIM itu, Institut Latihan Islam Malaysia, yang merupakan pusat vaccination yang agak besar lah, agak besar, supaya dapat dibuka semula, ya, akan dapat dibuka semula untuk memberi peluang kepada mereka yang miss out for second dose dan juga yang masih tertinggal. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu daerah lawas bebas daripada penyakit rabies apabila kesemua 6 sampel anjing yang diuji pada 19 Julai lepas didapati negatif. Berhubung dengan rabies ini, ya, pihak Majlis Daerah Lawas telah pun menghantar 6 sampel untuk diuji pada 19 Julai tahun ini. Dan daripada ujian yang dibuat, didapati semuanya negatif. Laporan berikutnya mengenai lawatan kerja Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul ke beberapa kawasan di Dun Semop pada Sabtu. Pada lawatan tersebut, beliau yang juga Adun Semop menyerahkan sumbangan dari projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM25,803. Penerima terdiri daripada seperti tertera. Di samping itu, beliau juga meninjau keperluan lain yang dikemukakan pihak Tadika Kemas Kampung Saai dan Sekolah Kebangsaan Semop. Kesempatan pada lawatan itu turut dimanfaatkan Abdullah dengan mengingatkan penduduk di Dun Semop untuk sentiasa peka tentang prosedur operasi standard SOP mencegah penularan wabak COVID-19. Beliau sekali lagi mohon penduduk yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 agar hadir ke pusat pemberian vaksin berdekatan. Manakala di Murum, seramai 306 individu di Umar Penan Long Menapa dan Umar Penan Long Luar telah divaksinasi dos pertama dalam program vaksinasi bergerak anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bahagian Kapit dan daerah Belaga. Pasukan vaksinasi bergerak terdiri daripada 13 kaki tangan KKM yang menggunakan 6 kenderaan pacuan 4 roda bertolak ke kawasan Mentalun melalui jalan pembalakan dan ladang kelapa sawit yang mengambil masa lebih 2 jam perjalanan. Difahamkan kawasan Mentalun adalah penempatan semula bagi 4 rumah panjang suku kaum Penan yang dipindahkan akibat pembinaan empangan Murum.
Dalam pada itu, Adun Murum Kennedy Chokpai Ugon yang turut sama dalam misi itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang bertungkus lumus dalam program berkenaan. Penduduk kita di pedalaman di kawasan Metalun, dan pagi ini saya rasa sangat-sangat diberkati kerana sambutan penduduk kita di pedalaman di rumah Long Menapa pada hari ini sangat-sangat baik, dan dari awal pagi tadi kita telah berjaya memberi vaksin kepada lebih kurang 115 penduduk kita yang sudah mendapat vaksin dan masih lagi dalam proses, dan saya jangka di sini tiada yang tertinggal, dan yang bed rider also telah mendapat vaksin mereka. Jadi kita akan mencapai 100% lah. Sementara itu, Residen Bahagian Kapit Nyurak Keti yang turut hadir berkata sambutan dari penduduk sangat memuaskan dan program diteruskan di Long Tagau dan Long Sigu. Berita seterusnya, program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS kini menjelajah di kawasan Dun Meradong bagi menyantuni golongan memerlukan di situ. Untuk program kali ini, seramai 50 lagi golongan warga emas, asnaf serta orang kelainan upaya OKU menerima sumbangan pek makanan dengan simbolik agihan disempurnakan Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hee bertempat di Sungai Bakong, Bintangor pada Sabtu. Ketika ditemui, beliau merakamkan setinggi perhargaan kepada pihak UKAS atas kesudian membantu meringankan beban golongan memerlukan di kawasan dunia. Terlebih dahulu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UKAS kerana sudi membuat program ziarah UKAS di kawasan Meradong ini. Pagi ini kita mengumpul semua ketua kaum di area Sungai Bakong ini, dan kita akan menyalurkan bantuan makanan kepada beberapa orang tua, orang miskin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ketua kaum di area ini. Sementara itu, Pemancar Yi Hee Seng turut menyambut baik penganjuran program ziarah UKAS sebagai platform yang memberi manfaat kepada golongan yang terkesan di Meradong. Program ziarah UKAS ini amat baik untuk ahli keluarga warga emas yang terkesan dalam tempoh PKP ini di daerah Meradong. Dengan adanya program seperti ini akan sedikit sebanyak meringankan tanggungan beban ahli keluarga mereka. Ini juga menunjukkan kerajaan Sarawak sentiasa prihatin dengan kebajikan rakyat. Untuk maklumat, program sama turut dianjurkan pada Jumaat bertempat di Dewan Pejabat Daerah Meradong dengan jumlah penerima juga seramai 50 orang terdiri daripada golongan asnaf, OKU dan warga emas di sekitar Meradong. Beralih ke laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, dengan sebanyak 261 kes positif baru telah dikesan di 20 daerah di Sarawak menjadikan jumlah kumulatifnya kepada 73,579 kes pada Sabtu. Daerah-daerah yang dikesan merekodkan kes positif adalah seperti tertera. Dalam pada itu, JPBNS turut memaklumkan terdapat 2 kes kematian dilaporkan yang melibatkan lelaki yang berusia 75 dan 90 tahun. Kenyataan sama juga memaklumkan penamatan 1 kluster iaitu kluster Pekan Tatau baru, dan ini menjadikan jumlah yang masih aktif setakat ini adalah 90 kluster. Sementara itu, Jawatankuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF memohon mereka yang belum menerima dos pertama vaksin COVID-19 atau belum menerima janji temu vaksinasi untuk menghubungi nombor-nombor tambahan bagi urus setiap bahagian-bahagian yang telah dikemas kini seperti berikut.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.